Saya nak jawab 7 persoalan besar yang dikemukakan oleh Tun Dr. Mahathir dalam sidang media dia hari ini, pada pagi tadi, di mana dia meluahkan perasaan dia tentang cita-cita dia untuk mengadakan perhimpunan tidak mendapat kelulusan dari pihak polis, dia tidak mendapat permit. Dia ingat di bawah kerajaan sekarang ini sama seperti kerajaan yang lalu. Kerajaan yang lalu ini dia pernah mengadakan himpunan himpunan Melayu bermaruah. Sewaktu dia jadi Perdana Menteri, dia sendiri mengadakan himpunan program Melayu bermaruah atas nawaitu dan niat yang tidak baik waktu itu, iaitu perancangan dia untuk menjatuhkan kerajaan dia sendiri, kerajaan perpaduan. Jadi jangan kita ingat bila ada saja perhimpunan semuanya adalah kebaikan. Kebaikan. Dia ada niat yang tersirat. Sebab itu bila kita memohon untuk mengadakan perhimpunan, pihak polis akan tanya, tujuan perhimpunan itu apa? Apa matlamatnya? Apa kehadirannya? Apa perkara yang nak dibawa? Mereka kena jelaskan kepada pihak polis. Kalau mereka mengatakan perhimpunan Melayu ini adalah untuk menuntut Melayu yang telah ditindas, Melayu yang telah ditekan, agama Islam yang telah ditindas, agama Islam yang telah ditekan waktu ini, pihak polis akan menimbangkan. Betul ke ada orang Melayu yang teraniaya sekarang? Betul ke umat Islam sekarang ini telah dihina sehina-hinanya? Kalau betul, mungkin pihak polis boleh menimbangkan perhimpunan tersebut. Tapi kalau mereka gagal membawa hujah dan juga fakta tentang Melayu mana yang tertekan, Melayu mana yang tertindas, agama Islam di mana yang telah ditekan dan di mananya agama Islam telah tertindas, maka sudah pastilah pihak polis memikirkan himpunan ini adalah merupakan himpunan untuk menaikkan sentimen semata-mata, untuk menimbulkan keresahan di kalangan orang Melayu dan juga umat Islam. Jadi tidak wajar dan patutlah tidak dibenarkan diadakan perhimpunan tersebut. Dia kena jelaslah apa tujuannya. Macam petani-petani lah, kalau petani nak buat himpunan tentang menuntut kenaikan harga padi contoh, harga getah contoh. Bila dia mengadakan perhimpunan, dia akan menyata kepada pihak polis, tengok lihat sekarang ni, harga padi telah pun jatuh teruk, harga getah telah menjunam teruk, maka sebab inilah kami nak berhimpun untuk mendesak kerajaan agar menaikkan sedikit harga padi dan juga getah. Jadi ada asas himpunan itu dibuat, maka sudah pastilah dibenarkan himpunan itu diadakan. Tapi kalau atas nama Himpunan Melayu Islam kononnya, untuk semata-mata nak bercakap, menjerit-jerit, menyalak-nyalak, tetapi kamu gagal membuktikan bahawa memang benar Melayu tertekan, memang benar Islam itu tertekan, maka himpunan itu adalah himpunan muslihat. Kita faham bahawa Parti Pejuang di bawah Mahathir Mohamad ini, dalam pilihan raya waktu ini ditolak habis-habisan oleh rakyat. Semua calon mereka kecundang. Bukan saja kecundang, bahkan hilang deposit, termasuk Mahathir Mohamad. Bertanding di Langkawi, majoriti Melayu di Langkawi. Orang Kedah, negeri dia sendiri. Tempat yang dah menang dulu. Tetapi dia ditolak oleh orang Melayu di Langkawi, orang Islam di Langkawi. Bukan sekadar ditolak, malahan dia hilang deposit. Apakah orang yang ditolak oleh orang Melayu ini, ditolak oleh umat Islam di Langkawi ini, orang ini nak bercakap mewakili perjuangan orang Melayu? Mana sabarkah? Kalau betul dia hero, kalau betul dia pejuang Melayu atau pejuang Islam, sudah semestinya dia menang di Langkawi. Orang Melayu akan angkat dia. Apatah lagi Kedah adalah negeri dia. Tapi kalau orang Melayu pun tolak dia, orang Islam pun tolak dia, sehina-hinanya Mahathir ini ditolak di Langkawi, hari ini dia nak bercakap, dia nak berhimpun untuk menjadi jaguh kepada orang Melayu. Jadi persoalan dia, saya nak jawab ada 7 perkara besar yang dia timbulkan suatu PC di hari ini. Pertama, dia kata kerajaan sekarang ini, dia katanya takut dengan himpunan Melayu. Apa nak takut? Dia kata, saya ni parti pejuang, parti kecil. Kami bertanding semua kalah. Bahkan kami hilang deposit. Kenapa kerajaan sekarang takut dengan kami? Itu dia tanya. Dia sebut dalam PC dia hari ini. Kemudian dia kata, adakah negeri sekarang ini, negara sekarang ini, bukan lagi negara Melayu, bukan lagi negara Islam, kerana menghalang
himpunan kami, Himpunan Melayu Islam. Okey, itu persoalan pertama. Yang saya nak jawab di sini, ini bukan masalah takut. Ya, kalau nak dikatakan kajian takut, ada betulnya, iaitu kajian takut kepada perpecahan orang Melayu, kepada jatuhnya atau tercemarnya ataupun perpecahan di kalangan umat Islam. Ya, itu kita takut. Di bawah Malaysia Madani, inilah perkara yang paling kita takut, iaitu apabila orang Melayu berpecah, apabila umat Islam itu berpecah. Kerana berpecahnya orang Melayu, ya, maka akan mengakibatkan perpecahan di kalangan kaum-kaum yang lain. Bersatunya orang Melayu, dia akan memberi kesan kepada penyatuan kepada kaum-kaum yang lain. Kerana negara kita ini tunjangnya adalah orang Melayu. Ya, agama tunjang, agama yang diiktiraf dalam perlembagaan adalah agama Islam. Berlaku perpecahan di kalangan orang Melayu, ya, maksudnya negara ini akan tidak stabil. Negara ini tidak lagi bersatu padu. Apatah lagi nak bersatu dengan bangsa-bangsa lain. Bagaimana orang Melayu nak bersatu dengan kaum Cina, India, Iban, Kazakh, kalau Melayu itu sendiri pun bergaduh, kapir-mengkapir, pulau-memulau. Ya? Itu yang kita takut. Kalau inilah yang Mahathir maksudkan, bahawa kerajaan takut, ya, kami takut kepada perpecahan di kalangan orang Melayu. Kami takut kepada perpecahan di kalangan umat Islam. Sebab itu Malaysia Madani yang dibawa oleh Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Nordin itu menyeru ke arah penyatuan. Kamu nak sokong parti mana pun sokonglah. Tak kisahlah kamu Melayu, tapi kamu Melayu sokong DAP. Kamu Melayu sokong Amanah. Kamu Melayu sokong Keadilan. Kamu Melayu sokong UMNO. Kamu Melayu sokong PAS. Kamu Melayu sokong Bersatu. Tidak ada masalah. Kerana parti politik bukan agama, bukan akidah. Tetapi kalau kamu berada di politik yang berbeza, jangan sampai kita, ya, setiap hari memfitnah satu di antara kita sama lain. Pemimpin Melayu Islam memfitnah pemimpin Melayu Islam di parti yang lain. Ini akan mengakibatkan perpecahan di kalangan penyokong-penyokong. Ini yang kita bimbang. Jadi kita tak bimbang dengan pejuang. Mahathir jangan perasan. Ya? Tindakan pihak polis tidak membenarkan mereka berimpun bukan kerana bimbang dengan pejuang yang hilang deposit ini. Kita tak pernah bimbang, saudara. Kita bertempur dengan mereka dalam perang raya. Ya, kita bertempur dengan mereka. Ya, peduli apa kita dengan parti Mahathir ni? Parti Berjuang ni parti Bersatu yang besar dulu pun. Kita boleh berdepan dengan mereka di perang raya. Ya, Bersatu walaupun dia parti kecil. Tetapi dia lebih besar daripada parti Berjuang. Itu pun kita lawan. Dulu pun kita bertempur dengan UMNO. UMNO ni parti besar. UMNO memerintah negara puluhan tahun. Barisan Nasional ni pemerintah negara puluhan tahun. Kita tidak pernah gentar berdepan dengan UMNO Barisan Nasional ketika dahulu. Ya? Kita juga tidak pernah gentar berdepan dengan parti PAS yang besar, iaitu parti kedua terbesar dalam negara kita. Waktu itu, kita berdepan dengan mereka. Setakat parti Perjuang ini jelas kuku cagu saja kita letakkan. Ya? Isunya bukan kerana takut, isunya kita tak nak bagi peluang kepada Mama Bendahara ini untuk melakukan lagi, ya, hasutan perpecahan di kalangan orang Melayu. Beliau telah ada rekod yang jelas. Beliau ada punca bapa segala perpecahan dalam negara ini. Beliau memecah belahkan di kalangan ahli parti dalam UMNO. Parti yang beliau sertai satu ketika dahulu. Beliau sanggup haramkan parti UMNO. Pecahkan ahli UMNO kerana kepentingan politik dia. Ya? Dia masuk Pakatan Harapan. Dia khidmati parti Pakatan Harapan kerana kepentingan parti politik dia. Dia duduk dalam parti Bersatu kerana ditendang keluar oleh parti Bersatu. Tubuhkan Perjuang. Dan kemudian hari ini keluar pada Perjuang, masuk pula Putra, dah Putra nak masuk pula GTA, GTA pula akhirnya nak kembali kepada Perikatan Nasional. Bayangkan saudara, dalam Perikatan Nasional itu, ketua dia Muhyiddin. Muhyiddin ni siapa? Anak timbalan kepada Mahathir dahulu dalam Bersatu. Muhyiddin ni lah tendang Mahathir keluar daripada Bersatu. Dan Mahathir juga kata, Muhyiddin ini pengkhianat besar. Saya takkan bersama dengan pengkhianat, kata Mahathir. Ya? Dalam paling raya sebelum ini. Saya takkan bersama dengan pengkhianat. Ya? Kami akan berjuang bersendirian. Ya? Parti Perjuang akan berjuang bersendirian. Bila dia kalah, hilang deposit, pergi kepada, ditendang oleh Perjuang, keluar Perjuang, masuk Putra. Bila Putra nak pergi pula GTA. GTA nak pergi kepada Perikatan Nasional. Di situ adalah Muhyiddin. Orang yang tendang dia keluar dulu. Begitulah aibnya Mahathir Mohamad, saudara. Tuhan tunjukkan di dunia lagi bagaimana Mahathir ini
ya, direndah-rendahkan, diaib-aibkan, dan Mahathir sekarang berada di bawah tapak kaki Muhyiddin Yassin, orang yang pernah tendang dia keluar dari partinya sendiri. Itu jawapan kita. Kemudian dikata adakah negara ini bukan lagi negara Melayu oleh kerana menolak perhimpunan kami. Oleh kerana nak jadi negara ini Melayu, kena Mahathir berhimpun. Ya? Nak buktikan negara ini betul-betul Melayu, kena panggil Mahathir kumpulkan orang dia. Silap Mahathir. Ya? Bahkan negara ini akan hancur lebur kalau kita benarkan Mamak Bendahara ini mengadakan program-program dengan temberang-temberang dia. Ya? Negara ini tetap akan jadi negara tunjangnya orang Melayu. Ya? Agama Islam adalah agama resmi selagi perlembagaan itu yang dijunjung oleh semua parti dalam negara kita ini. Semua parti waktu ini termasuk juga ya parti-parti yang berada di bawah kerajaan Malaysia Madani, kerajaan perpaduan ini, ya semuanya menjunjung perlembagaan, dan di dalam perlembagaan itu jelas memberi hak kepada orang Melayu. Dalam perlembagaan itu jelas memperuntukkan Islam adalah agama resmi. Maka tidak perlu Mahathir berhimpun, tidak perlu Mahathir membebel, ya cukuplah dia membebel dengan anak cucu dia di rumah. Ya, jangan memalukan diri dia sendiri. Dia kata apa lagi? Dia kata apa ni konon-kononnya kan kerajaan hari ini nak benteras rasuah. Tetapi pimpinan pembangkang saja yang didakwa. Ni Mahathir dalam visi dia sebut. Ya. Kemudian dia kata apa jadi pada Pandara Papers. Sedangkan dalam Pandara Papers itu, kes Pandara Papers itu, ada juga beberapa pimpinan-pimpinan yang berada di dalam kerajaan. Kenapa tidak siasat? Apa kena disiasat pimpinan-pimpinan pembangkang saja? Kata Mahathir. Ya, okey, itu tanya dia dipersoalkan. Kemudian dia kata dia nak merujuk budak Anwar lah ni. Kononnya Anwar ini nak jadi hero. Ya, nak lawan rasuah. Sedangkan rasuah dengan diri dia sendiri pun dia tidak boleh lawan. Ya, bagaimana dia nak menentang rasuah negara ini? Okey, saya jawab satu persatu. Pertama dia kata pimpinan pembangkang saja didakwa. Betulkah wahai Mamak Bendahara? Benarkah hanya pimpinan pembangkang saja sekarang ini didakwa wahai Mamak Bendahara? Tidakkah kamu tahu Zaid Hamidi sedang berjalan proses mahkamahnya? Tidakkah kamu tahu Lim Go Eng sekarang ini proses mahkamah yang sedang berjalan? Tidakkah kamu tahu Syed Saddiq juga pembicaraannya sedang berjalan? Tidak ada satu kes pun yang melibatkan pimpinan dalam kerajaan perpaduan ini yang telah pun ditarik kesnya oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dia menjadi Perdana Menteri, dia tidak menukar Ketua Pesuruhjaya SPRM, dia tidak menukar Peguam Negara yang mendakwa seseorang pemimpin yang mempunyai profil yang tinggi. Dia tidak tukar Peguam Negara. Dia juga tidak tukar Ketua Hakim Negara dan Hakim-Hakim yang terlibat di dalam pembicaraan. Ya, itulah dia pemegang-pemegang jawatan utama yang dilantik oleh kerajaan sebelum ini. Dan mereka dikekalkan hari ini, saudara, untuk meneruskan kerja mereka. Ya, cuma Anwar hanya bagi tahu kepada mereka-mereka ini. Jangan takut, jangan bimbang. Kalau ada kes, ada bukti, lakukan siasatan. Saya tak kira mereka Tun ke, mereka Tan Sri ke, mereka Datuk ke, daripada mana-mana parti, termasuk parti kerajaan yang memerintah hari ini, kalau ada kes, seret mereka ke mahkamah. Dakwa mereka, dan kalau mereka bersalah, mereka juga akan dihukum di mahkamah. Ini yang Anwar jelaskan berulang kali, bukan saja di luar, bahkan diulang di dalam parlimen. Bukan saja dalam parlimen, bahkan semalam dalam Kongres Khas diulang sekali lagi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengingatkan pimpinan-pimpinan, terutamanya pimpinan-pimpinan dalam Parti Keadilan yang memegang jawatan menteri, timbalan menteri yang terlibat dengan jawatan-jawatan kerajaan, diperingatkan oleh Mahathir dalam Kongres Khas semalam bahawa kalau kamu terlibat dengan rasuah dan salah guna kuasa, jangan cari aku sebagai Perdana Menteri, kata Anwar Ibrahim. Jangan cari saya sebagai Perdana Menteri, bukan kerja saya untuk nak melepaskan orang rasuah. Ini yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam di dalam Kongres partinya sendiri. Komitmen yang jelas, ketegasan yang jelas yang tidak pernah Mahathir lakukan sewaktu dia jadi Perdana Menteri 22 tahun yang lalu. Ya, ini menunjukkan tuduhan Mahathir ada kes, hanya kes pembangkang saja didakwa, tertolak dengan sendirinya apabila kita membawa hujah bahawa ada pimpinan dalam kerajaan perpaduan juga sekarang ini masih lagi didakwa dan kes mereka tidak pernah ditarik ya oleh Perdana Menteri. Ya, maka Mahathir membuktikan bahawa dia seorang tu yang sudah pun nyanyok, tidak boleh melihat fakta dengan betul. Pandora Papers juga dijelaskan oleh Mahathir.
Dia kata Pandora Papers. Apa jadi pada Pandora Papers? Kenapa pihak pembangkang saja yang diburu, disiasat? Kerana ada juga pimpinan daripada kerajaan sendiri yang terlibat di dalam wang yang disebut dalam Pandora Papers. Saya nak bagi tahu kepada mamak bendara ini, ya, Pandora Papers ini, ya, siapa yang mula sebut? Siapa yang mula sebut dalam parlimen? Adakah Mahathir Mohamad? Adakah Mukhris? Ya? Yang menyebut Pandora Papers dalam parlimen itu adalah Anwar Ibrahim. Sebelum dia jadi Perdana Menteri. Suatu dia ketua pembangkang. Apakah dia tidak tahu senarai yang diedarkan, yang dikeluarkan oleh media-media seluruh dunia tentang senarai nama Pandora Papers? Anwar tahu. Sebab itu Anwar dedahkan. Dalam senarai itu ada tak nama pimpinan-pimpinan dalam kerajaan hari ini dan juga pembangkang? Ya, ada. Bahkan dalam Parti Keadilan pun ada seorang pemimpin yang disebut di dalam Pandora Papers. Ya? Anwar dedahkan dalam parlimen dan disebut dalam parlimen. Ada seorang pemimpin keadilan juga terdapat namanya dalam Pandora Papers. Oleh itu, kata Anwar Ibrahim di dalam parlimen, secara jelas, waktu dia bercakap itu, saya rasa Mahathir ada lagi. Dia masih lagi ada parlimen Langkawi. Sama ada dia hadir parlimen atau tidak, wallahu alam. Tapi waktu Anwar sebut, Mahathir ada lagi. Kalau Mahathir tak ada pun, Mukhlis ada lagi. Boleh menjadi saksi bahawa Anwar lah orang pertama di dalam Malaysia ini, pemimpin politik yang pertama mendedahkan isu Pandora Papers. Dan mendesak kerajaan waktu itu, ya, untuk menyiasat. Bukannya Anwar menuduh. Anwar sebut, dia kata senarai nama yang ada tu ramai. Pimpinan atasan BBIP dan sebagainya ramai. Tetapi Anwar kata, dia mohon siasatan diadakan. Ya, di mana mereka peroleh duit, kenapa mereka simpan di luar, apakah mereka melarikan cukai dan sebagainya. Ini yang Anwar minta siasat. Anwar tidak membuat tuduhan. Dia kata siasat, tolong siasat. Tetapi kerajaan yang lalu tidak menyiasatnya, saudara. Kerajaan yang lalu tidak menyiasatnya. Tetapi bila Anwar menjadi Perdana Menteri, walaupun dia tahu di dalam senarai Pandora Papers itu ada pimpinan dalam kerajaan hari ini. Ada pimpinan dalam Parti Keadilan juga disebut di situ. Tapi siasatan Anwar kata mesti diteruskan. Saya tak peduli daripada parti mana sekalipun siasatan nak dilakukan. Dengan adil, jangan mengambil tindakan kepada mereka yang tidak bersalah. Ambil tindakan kepada mereka-mereka yang hanya bersalah, yang cuba menyembunyikan wang haram mereka di luar negara, yang melarikan cukai mereka di luar negara. Tidak salah simpan duit di luar negara, saudara. Kalau kita meniaga, menyimpan duit dan sebagainya, mengikut peraturan-peraturan yang dibenarkan, ya, oleh negara kita. Tetapi kalau kamu melakukan duit itu daripada pengumbahan wang haram, melakukan daripada sedikit-sedikit yang tak betul, rasuah dan sebagainya, kamu sorok di luar negara, maka itulah, ya, satu kesalahan yang harus diambil tindakan. Ini maksud Anwar. Tidak ada sedikit pun Anwar nak sembunyikan. Kalau betul tuduhan Mahathir, Anwar hanya nak tumpu kepada pembangkang dalam isu Pandora Papers, sudah pastinya Anwar takkan timbulkan isu ini di dalam parlimen. Sebab dia tahu dalam senarai itu ada seorang, tak salah saya, YB William. Ya? Ada seorang yang disebut dalam senarai Pandora Papers. Kalau Anwar tahu ada YB PKR yang terlibat di dalam senarai Pandora Papers, takkanlah Anwar minta perkara ini disiasat. Ya? Maksudnya Anwar tidak peduli siapa pun dalam senarai itu. Pimpinan kerajaan ke, pembangkang ke. Ya? Dia minta kerajaan siasat. Ya? Dan William Leong sendiri, dia sendiri cakap dalam parlimen, ya betul, nama saya ada. Dan saya sekiranya dipanggil oleh SPRM, oleh mana-mana pihak, saya sedia menjawabnya. Dan saya beri jaminan, kata beliau, bahawa dia tidak terlibat dengan perbuatan rasuah ataupun perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang. Itu ketegasan yang dikeluarkan oleh William Leong. Apakah dengan dia mengaku dia tidak terlibat, maka dia terlepas? Tidak. Walaupun dia berkata demikian dalam parlimen, Anwar mahukan siasatan diadakan. Ya, bukan kerajaan menentukan salah betul. Pihak berkuasa hendaklah menyiasatnya. Ya, jangan tanya dia, kau dapat duit daripada mana, halal ke haram. Sudah pasti mereka semua akan kata halal. Ya. Pihak SPRM bertanggungjawab untuk menyiasatnya. Betul atau tidak wang itu adalah wang haram, wang rompakan, rasuah dan sebagainya. Jadi Anwar yang menimbulkan isu Pandora Papers, hari ini Mahathir nak jadi hero. Nak jadi hero, saudara. Waktu Anwar menimbulkan dalam parlimen, ya, waktu itu kenapa Mahathir duduk diam? Kenapa dia pekakkan telinga? Kenapa tidak mendapat sambutan daripada parti-parti beliau waktu itu dalam parlimen? Kenapa membisu? Kerana dia tahu di kalangan mereka juga ada terlibat di dalam Pandora Papers. Ya, hari ini Mahathir buat PC
nak menceritakan kononnya Pandora Papers itu tidak lagi dipedulikan oleh kerajaan. Bahkan baru-baru ini dalam parlimen di hadapan pembangkang juga, Anwar jelaskan skandal Pandora Papers tetap juga disiasat. Masih dalam siasatan dan akan diteruskan. Dia tidak peduli Tun ke, Tan Sri ke, ya, Datuk Daim Zainuddin ke, Ida Pencen ke, dia tak peduli. Ya. Kalau melibatkan rompak orang rakyat, ianya nak dikembalikan semula kepada rakyat. Jadi tertolaklah hujah sekali lagi Mahathir untuk menyatakan konon-kononnya kerajaan di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim ini tidak lagi menyiasat kes Pandora Papers. Kemudian dia mengatakan di dalam visi dia hari ini, kerajaan ini adalah kerajaan diktator. Dia kata kerajaan Anwar ini adalah kerajaan diktator, kerajaan yang tidak boleh ditegur. Saya nak bagi tahu kepada Mamat Bendahara, ya, 22 tahun dia jadi Perdana Menteri. Ya. Apakah dia bukan kerajaan diktator? 20 tahun dia jadi Perdana Menteri, ramai yang dia sumbat tanpa bicara di dalam mahkamah. Ya, di zaman Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, tunjukkan kepada kita mana-mana pemimpin yang telah pun didakwa, yang telah disumpat tanpa dibicara di bawah kepimpinan Datuk Seri Ibrahim. Ya, tunjukkan kepada kita. Tapi kita boleh buktikan kepada anda di luar sana, 20 tahun Mahathir jadi Perdana Menteri, beliau telah menyumbat berapa ramai pimpinan, termasuk pimpinan-pimpinan PAS waktu itu, yang disumbatkan tanpa dibicarakan. Ya, dan kerana politik, saudara. Ya, jadi dia juga adalah pelopor kepada diktator dalam negara ini. Sebab itu tidak heran di zaman pemerintahan Mahathir, beliau digelar sebagai Maha Zalim dan juga Maha Fir'aun. Dia melawan orang-orang yang bermusuh politik dengan dia secara kotor dan jijik. Dia tidak berani menentang secara demokrasi, digunakan fitnah. Ya, dia tengok pengaruh Anwar Ibrahim waktu itu sebagai timbalannya. Ya, semakin lama semakin meningkat. Ya, nak cari salah laku Anwar dan kes rasuah tak ada. Walaupun Anwar itu Menteri Kewangan, tak jumpa kes rasuah Anwar Ibrahim, maka dicipta ya isu-isu yang boleh dijadikan sebagai bahan mencemar nama baik Datuk Seri Ibrahim. Begitu juga ketika dia mendapat tentangan daripada Tengku Razali di dalam UMNO itu sendiri. Apabila Tengku Razali mencabar dia sebagai presiden dan dia hampir-hampir tewas. Dia bimbang kalau Tengku Razali satu hari nanti akan lawan dia balik. Sebab pengaruh Tengku Razali juga hebat waktu itu apabila berganding dengan Datuk Rais Yatim. Oleh kerana dia bimbang ke depan Tengku Razali, dia sanggup mengharamkan parti UMNO, partinya sendiri, hanya kerana dia nak tubuhkan UMNO baru agar Tengku Razali dan pengikut-pengikutnya tidak lagi boleh bersama dengan dia, tidak boleh lagi mengganggu dia. Ini diktator Mamat Bendahara Mahathir Mohamad. Kita nak bagi tahu ya kepada anak muda yang mungkin tak kenal sejarah Mahathir Mohamad ini. Ya, nak cerita pasal Melayu, seolah-olah dia lah Melayu semelayu-melayunya. Ya, apakah Mahathir Mohamad Melayu jati? Saudara sini boleh lihat, saudara sini boleh jawab. Tetapi kita tak pertikaikan kaum dan bangsa, tetapi jangan dia lebih Melayu dan bercakap tentu lebih hebat sebagai pejuang Melayu, sedangkan dia lah punca perpecahan orang-orang Melayu dalam negara kita. Saya nak bagi tahu juga kepada walaupun PAS bahawa tragedi Mamali, pembunuhan berlaku di antara orang Melayu sesama Melayu, antara Islam sama Islam, dibunuh di Mamali adalah kerana apa? Salah satunya ada dua watak. Pertama Mahathir, yang kedua Haji Hadi Awang. Haji Hadi dengan amanatnya yang menyesatkan umat Islam sehingga umat Islam berani melawan kerajaan, yang menganggap melawan kerajaan itu jihad dan mati melawan kerajaan itu mati syahid. Maka bertempurlah mereka di Mamali. Manakala salahnya Mahathir, dia Perdana Menteri waktu itu, dia boleh mengawal Menteri Dalam Negeri yang juga mengarahkan polis untuk berdepan dengan penduduk-penduduk kampung di Mamali, ya, yang mereka hanya bersenjatakan pisau dan parang saja dan juga lembing dan tombak. Mereka berdepan dengan penduduk-penduduk dengan kereta kebal, senjata api dan sebagainya. Jadi tindakan Mahazalim Mahathir waktu itu mengakibatkan berbelas-belas umat Islam Melayu yang terkorban di Mamali. Jadi dua watak ini harus diingat kepada anak muda dalam negara kita. Ya, Mahathir adalah orang yang terlibat dalam peristiwa Mamali. Hadi Awang juga orang yang terlibat ya, dalam peristiwa Mamali. Ini saya nak tegaskan. Hari ini dia nak berkata kerajaan hari ini kerajaan tidak boleh tegur. Saya nak bagi tahu dengan Mamat Bendahara itu hari ini bahawa kerajaan hari ini bukan saja boleh ditegur, malahan kerajaan hari ini ya kita lihat setiap hari fitnah, bukan teguran, fitnah berleluasa, saudara. Bukan saja di luar, dalam parlimen ya masih ada berlaku fitnah. Apakah mereka telah pun ditangkap?
oleh Mak Anwar Ibrahim atas arahan Ibrahim? Apakah mereka tadi penjarakan tanpa bicara kerana fitnah? Tak ada, saudara. Tak ada. Yang berlaku apa dia? Yang berlaku yang tukang fitnah akhirnya melutut dengan Datuk Seri Ibrahim memohon maaf. Berapa banyak permohonan maaf dibuat, berapa banyak tuduhan-tuduhan fitnah itu akhirnya ditarik balik. Termasuk juga di dalam parlimen. Apabila ahli parlimen Kuantan membuat fitnah terhadap himpunan, kononnya himpunan LGBT. Akhirnya apabila ditegur oleh speaker, apabila tegur oleh speaker untuk dia mengesahkan betul atau tidak himpunan itu himpunan LGBT, akhirnya dia menjawab apa, saudara? Dia menjawab, saya tidak pasti. Maksudnya berlaku fitnah dalam parlimen. Dia tidak pasti, tetapi dia melakukan fitnah. Akhirnya dia tarik balik. Apakah ini kerajaan diktator? Kalau inilah kerajaan diktator, tak ada lagi orang berani memfitnah dalam negara kita. Tapi hari ini di media sosial, hari-hari kita melihat. Apakah kita nak sanggup melayani mereka setiap fitnah mesti ditangkap-tangkap? Tidak, saudara. Ada beberapa kenyataan fitnah dan juga perkauman yang disiasat oleh polis, dan ada juga yang terlepas. Ada pimpinan terus juga melakukan fitnah. Ada himpunan-himpunan yang diadakan dengan senjata tombaknya, dengan parak-parakannya. Pihak polis siasat. Apakah mereka semua telah disumbat tanpa bicara? Tak ada, siasatan dibenarkan. Apakah ini ciri-ciri sebuah negara diktator? Jadi Mahathir Mohamad kena cermin dia dulu. Kalau dia tidak nyanyuk, dia kena buka diary permintaan dia 22 tahun yang lalu. Dia kena tengok, lihat sendiri apa yang dilakukan sebab tu 22 tahun yang lalu. Okey? Jadi tertolaklah hujah untuk menyatakan bahawa kerajaan ini tidak boleh ditegur. Sesiapa pun boleh menegur. Bahkan di dalam Kongres Khas Parti Keadilan sendiri, yang presidennya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada teguran-teguran terus dilakukan dalam himpunan tersebut. Bermakna sesiapa pun boleh menegur. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sebut dalam parlimen bahawa dia sanggup, tidak ada masalah dengan sebarang teguran, kritikan terhadap dirinya. Cuma dia kata jangan sampai melakukan fitnah menggunakan ayat Al-Quran dan hadis untuk memfitnah orang lain. Ini tidak bagus, bukan tidak bagus kepada Anwar, tetapi juga tidak bagus kepada agama kita. Ini yang ditegankan. Satu lagi apa kata Mahathir? Mahathir kata, ada soalan wartawan mengatakan bagaimana Anwar jadi Menteri Kewangan sekarang ini. Bahkan sejarah menunjukkan bahawa Anwar pernah menjadi Menteri Kewangan terbaik di zaman pemerintahan Tun dahulu. Apa jawab Mahathir? Mahathir kata, semua orang berebut nak jadi Menteri Kewangan sebab nak mengkayakan diri masing-masing. Sebab nak mengkayakan diri masing-masing. Dia kata. Dan kemudian dia kata, lihatlah hutang hari ini. Apa yang Menteri Kewangan buat? Dia kata, hutang semakin meningkat. Apa Menteri Kewangan buat? Apakah dia Menteri Kewangan terbaik? Itu yang dimaksudkan oleh Mahathir. Sekali lagi saya nak beritahu dengan Muhammad Bendahara. Pengiktirafan Anwar Menteri Kebaik Asia bukan dilakukan oleh ahli politik dalam negara kita, tetapi dilakukan oleh majalah-majalah ekonomi di luar negara sana. Mereka yang mengiktiraf, bukan Anwar minta dia diiktiraf. Negara lain yang iktiraf. Dan dia dibuktikan di zaman dia Menteri Kewangan. Dia berjaya buktikan dengan akal dan fakta. Yang sekarang ini kita boleh Google. Bagaimana defisit di zaman Anwar jadi Menteri Kewangan. Dan hari ini Mahathir sebut bagaimana Anwar sebagai Menteri jadi Menteri Kewangan. Apa jadi pada hutang? Hutang negara 1.5 trilion, saudara. Disebut oleh Anwar Ibrahim. Tanpa segan silu, tanpa berselindung, Anwar menyatakan hutang negara 1.5 trilion. Dan Anwar menyatakan hutang itu bukan dibuat oleh beliau. Beliau ambil alih saja negara ini, sudah ada hutang 1.5 trilion. Ini yang Mahathir sebut. Apakah Mahathir nyanyuk? Dia ingat Anwar ni dah merintah satu penggal. Anwar merintah baru hampir 4 bulan, saudara. Takkan 4 bulan Anwar boleh berhutang 1.5 trilion. Kemana bangsatnya pemikiran orang tua ni. Memang patut pun orang Langkawi pergi buang dia, campak dia, sebab dah tak boleh pakai otak dia, saudara. Sudah hampir 100 tahun umur. Otak dah expired, tak boleh berfikir. Sehingga dia lupa bahawa Anwar baru jadi Perdana Menteri 3-4 bulan. Baru 3-4 bulan. Dan 1.5 trilion itu adalah hutang yang Anwar warisi sekarang. Dan dalam bajet baru-baru ini, Anwar mengatakan dia telah menurunkan hutang tersebut. Malahan defisit diturunkan. Ini fakta. Mungkin Mahathir tidak tahu. Memang dia tak tahulah. Pasal pembentahan bajet itu, Mahathir tidak ada dalam parlimen. Dia berada di mana? Dia berada di dalam, mungkin di rumah kebajikan orang tua-tua waktu itu kerana dicampak oleh orang Langkawi. Dia tidak jadi ahli parlimen. Seorang wakil pejuang pun tak ada dalam parlimen, saudara. Waktu Anwar bentangkan bajet. Sebab itu dia tidak tahu
apa yang Anwar sebut. Dia tidak tahu apa yang Anwar bentangkan. Ya, sekarang ini hutang ya telah berjaya dikurangkan. Ya, sekejap. Sekejap ada kawan saya. Maaf pada Saudara Idris, mungkin anda saya tahu kenapa dia minta naik tadi. Ya, okey, terima kasih Pak Jalal daripada Melaka di TikTok. Okey, itu yang saya nak beritahu ya. Dia nak tikaikan Anwar jadi Menteri Kewangan. Sekarang ni apa dia buat? Hutang 1.5 trilion. Ya, takkanlah dia sebagai Perdana Menteri, ya, Perdana Menteri yang 22 tahun, dia tak tahu bahawa Anwar sekarang baru 3 bulan 4 bulan. Bajet baru dibentangkan beberapa minggu yang lalu. Dan 1.5 trilion itu adalah hutang yang diwarisi oleh Anwar sewaktu selepas dia mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Bukan Anwarnya buat hutang 1.5 trilion itu, wahai Mamak Bendahara. Ya, takkanlah hutang orang lama Anwar nak kena pikul. Apa yang Anwar perlu lakukan adalah mengawal hutang tersebut dengan ditingkatkan dan kurangkan defisit. Dan ini dibuktikan di dalam bajet yang dikeluarkan oleh Anwar Ibrahim yang Mahathir tak ada dengar. Ya, saya pun tidak berada dalam parlimen. Tapi kenapa saya tahu? Sebab saya mengikutinya. Ya, perbahasan, pembentangan bajet, perbahasan di peringkat jawatan kuasa dan sebagainya. Kita dengar. Kalau kita tidak ada parlimen, janganlah kita jadi orang yang bodoh. Carilah maklumat. Ya. Tak semestinya segala butiran dalam parlimen itu memastikan kita berada dalam parlimen untuk ketahui. Sekarang ni zaman dah maklumat di hujung jari. Malas rajin saja. Ya. Jadi Mahathir, nampaklah ya, kalau kita nak katakan mungkin dia nyanyuk, mungkinlah dia nyanyuk. Ya. Mungkin dia ingat Anwar jadi Perdana Menteri sepenggal kot. Ya. Sebab itu dia katakan hutang 1.5 itu ya, menunjukkan Anwar gagal sebagai Menteri Kewangan. Itu di antara disebut dalam PC hari ni. Ya. Kemudian dia kata zaman dia dulu Anwar jadi Perdana Menteri, habis anak bini berpolitik. Ini hujah dia. Bila tidak ada hujah, saudara. Hujah idea tak ada. Ya, hujah ekonomi, kewangan pun dah tak ada. Main serangan peribadi ya pula. Ya. Anwar ini anak bini dia berpolitik. Ya. Saya tidak pernah menggalakkan anak saya berpolitik. Anak saya tidak ada politik. Ini Mahathir sebut dalam PC, saudara. Saudara boleh tengok di YouTube. Ya. Dalam PC dia. Pada hari ini. Ya, hari ini. Dengar. Dia kata apa? Saya tidak pernah membenarkan anak saya berpolitik. Ya, Anwar Ibrahim ada isteri dia, ada anak dia berpolitik. Saya nak bagi tahu sekali lagi kepada Mamak Bendahara yang mungkin nyanyuk sekali lagi. Dia lupakah bahawa Mukhris itu orang politik? Apakah Mukhris bukan anak dia? Apakah Mukhris lahir daripada pokok pisang? Ataupun Mukhris ini anak Ben siapa? Ya? Takkan kita nak katakan Mukhris ini anak luar anak luar Mahathir. Ya, saya yakin Mukhris adalah anak daripada benih Mahathir bin Mohamad. Ya, bersama dengan isteri dia. Ya, siapa nama isteri dia? Saya tak ingat ni. Saya orang-orang keluarga yang jahat ni saya lupa. Ya. Mukhris itu anak dia. Mukhris ni bukan sahaja orang politik, dia pernah menjadi menteri besar, saudara. Dia pernah jadi menteri besar. Ya. Macam mana dia boleh katakan saya tidak menggalakkan anak saya politik, anak saya tidak ada berpolitik? Bohong. Ya? Bohong. Mukhris itu anak dia. Dan kita nak bagi tahu, salahkah anak seorang pemimpin politik? Apakah anak Anwar, isteri Anwar berpolitik semenjak Anwar berpolitik? Kenapa Wan Azizah berpolitik? Kenapa Nur Izzah berpolitik? Saudara, sejarah boleh mengingatkan kita kembali. Sewaktu Anwar masuk berpolitik, di dalam UMNO waktu itu, apakah Wan Azizah waktu itu berpolitik? Tak ada. Wan Azizah tidak campur tangan dalam politik. Dia menjadi suri rumah tangga. Ya, bersama dengan Anwar Ibrahim yang ketika itu menjadi Menteri Timbalan Perdana Menteri. Wan Azizah tidak politik. Waktu itu adakah Nur Izzah berpolitik? Tidak. Nur Izzah waktu itu kecil lagi, remaja dan sedang belajar. Bila mereka politik? Apabila ayah mereka dizalimi. Ya, apabila ayah mereka terpenjara. Apabila ayah mereka dizalimi, dianiaya. Waktu itu Wan Azizah mula berjuang. Dan perjuangan dia bukan untuk politik waktu itu. Perjuangannya adalah untuk menuntut keadilan bagi suami. Dan Nur Izzah pun mula meninggalkan pengajian, tidak melanjutkan lagi pengajiannya. Dan terus berjuang untuk apa? Untuk membebaskan ayah dia. Ini sebagai tanggungjawab anak dan juga isteri. Apabila suami dan juga ayahnya dizalimi, dianiaya, dia akan turun ya, bersama dengan rakyat waktu itu untuk menuntut keadilan bagi ayah dan juga suami pada Wan Azizah. Inilah bermulanya politik bagi Wan Azizah. Dan inilah juga bermulanya politik bagi Nur Izzah. Bukan secara automatik Anwar jadi ahli politik maka semua bini dia, anak dia diangkut. Ya, tidak seperti Mahathir. Mukhris
jadi ahli politik bukan kerana Mahathir, bukan kerana memperjuangkan Mahathir dizalimi. Mahathir tidak pernah dizalimi. Ya, Mahathir jadi pemimpin waktu itu, dia mengangkatkan anaknya sendiri dalam politik. Ya, Anwar tidak. Anak dia bukan diangkat, bahkan anak dia berjuang, bertempur bersama dengan rakyat. Begitu juga dengan Azizah. Apabila dia bila dia masuk politik kerana perjuangan ini, maka dia mendapat kepercayaan dan keyakinan daripada rakyat. Maka rakyat berhak meletakkan Nur Azizah di tempatnya. Rakyat juga berhak meletakkan Nur Izzah di tempatnya kerana rakyat melihat perjuangan dia. Tidak mementingkan diri sendiri, ya, tidak mengkayakan diri dia sendiri, tidak mengkayakan, ya, keluarga dia. Maka dia berhak diangkat oleh rakyat. Bukan kerana dia diangkat oleh kerana Nur Azizah itu isteri kepada Anwar Ibrahim, tidak. Ya, ketika Anwar dalam penjara pun rakyat dah angkat Nur Azizah. Ketika Anwar dalam penjara, rakyat telah mengangkat Nur Izzah. Jadi perjuangan mereka dalam politik lebih kepada perjuangan, bukan untuk kepentingan diri. Berbeza dengan Mukhris, ya, Mukhris nak bertanding dalam majlis tertinggi, nak bertanding dalam UMNO pun, ya, minta tolong bapa, tolong minta dengan Najib. Kita tahu peristiwa ini. Ya, Mukhris nak bertanding naik Presiden UMNO. Bapa ada bagi tahu dengan Najib, tolonglah Rockman kan, tolong beri sokongan kepada anak saya menang di dalam pemilihan UMNO. Ini dinyatakan oleh pemimpin UMNO sendiri. Sebab itu dia marah dengan Najib, saudara. Mahathir marah dengan Najib sebab Najib tak nak bantu naikkan Mukhris menang dalam pemilihan naik Presiden UMNO. Najib tak mau sokong Mukhris waktu itu. Sebab itu dia cukup bermusuh dengan Najib dan dia menggunakan, ya, isu satu NDB untuk menghalalkan, ya, tindakan dia menyerang Najib. Sedangkan satu NDB itu bukan dicetuskan oleh Mahathir, tetapi satu NDB ini memang kita cetuskan sendiri, ya, oleh Datuk Seri Ibrahim tahun 2010, 2011 lagi, ya, sebelum Mahathir bersama dengan kita. Tapi dia menggunakan kesempatan itu untuk melunaskan dendam dia kepada Najib. Sebab Najib tidak membantu anak dia Mukhris menang dalam pemilihan UMNO. Ini cerita yang sebenarnya. Ya. Tetapi bagi Anwar Ibrahim, ya, walaupun anak dia Nur Izzah tewas di Pematang Pauh, pada dia tidak ada masalah. Dalam politik, kamu kena hadapi kemenangan dan kekalahan. Ya. Nur Izzah tidak bertanding di dalam pemilihan parti, bagi Anwar Ibrahim tidak ada masalah. Ya, dalam parti kamu ada hak untuk bertanding dan juga tidak bertanding. Okey. Jadi nak mengatakan Anwar meletakkan anaknya dalam politik ada kerana Anwar jadi Perdana Menteri ataupun Anwar jadi pemimpin, itu juga adalah hujah yang boleh kita tolak dengan fakta, ya, yang jelas bahawa kita lihat fakta dan rekod bilakah waktu Nur Izzah bergiat dalam politik. Bilakah Nur Izzah bergiat dalam politik. Kalau Mahathir sendiri tidak menzalimi Anwar, kalau Mahathir sendiri tidak menganiaya Azwar, Wak Azizah tidak akan terlibat dalam politik. Saya percaya Nur Izzah juga tidak akan terlibat dalam politik seperti anak-anak dia, adik-beradik dia yang lain. Tapi oleh kerana kamu zalim, kamu menganiaya Anwar Ibrahim, maka apakah Wan Azizah? Ya? Wan Azizah akan berdiam diri, ya, seperti isteri-isteri pemimpin yang lain yang tidak ada keberanian untuk membela keadilan untuk suaminya. Ya? Kamu silap. Wan Azizah walaupun nampak lembut, tetapi dia ada ketegasan. Walaupun dia nampak lembut, tetapi dia ada keberanian. Begitu jugalah dengan anaknya, Nur Izzah. Kamu usik Anwar Ibrahim bermakna kamu menzalimi suami dia. Kamu usik Anwar Ibrahim, kamu menzalimi Anwar Ibrahim bermakna kamu menzalimi ayah kepada Nur Izzah. Jadi mereka wajib bangkit, ya, untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Di situlah bermulanya rekod mereka bersama dengan politik. Ya, saya ingatkan kepada Muhammad Bendahara Mahathir, kerana perbuatan kamulah menjadikan Wak Azizah bergiat dalam politik. Kerana kezaliman kamulah menjadikan Nur Izzah sekarang ini berada dalam kancah politik. Bukan. Okey. Kemudian dia ada beritahu lagi, liputan media di bawah kerajaan Perdana ini telah disekat daripada mendengar, ya, pihak-pihak pembangkang. Ini lagi satu cerita karut. Bahkan himpunan-himpunan parti-parti pun siarkan dalam media kita. TV3 menyiarkannya. Bahkan sewaktu di OPC tadi pun, ya, media yang utama negara kita, Esra Wani juga mengambil. Ya. Dan kita tengok setiap malam ada saja kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan-pimpinan pembangkang daripada Haji Hadi, daripada Muhyiddin dan sebagainya. Dia siarkan juga oleh media kita. Apakah ia disekat? Ini jauh berbeza daripada media di bawah zaman Mahathir Mohamad. Kita ingat suatu Mahathir memfitnah Anwar Ibrahim ketika dia menanya Anwar Ibrahim dengan peristiwa usung tilam keluar masuk mahkamah setiap malam, ya, TV menyiarkan, ya,
peristiwa itu untuk nak menjatuhkan dan mengaibkan Anwar Ibrahim. Mahathir gunakan media termasuk utusan Malaysia waktu itu sehingga kita menyatakan utusan Malaysia itu sebagai utusan meloya kerana menyiarkan fitnah-fitnah jijik. Mahathir gunakan media-media ini, media bercetak, media elektronik. Nasib baiklah zaman Mahathir itu tidak ada lagi TikTok, zaman Mahathir tidak ada lagi Facebook, zaman Mahathir tidak ada lagi media-media yang internet sekarang ini. Ya, tapi mereka gunakan media perdana yang dikawal oleh mereka, RTM, TV3 dan sebagainya untuk menyiarkan dan mengaibkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, termasuk juga media cetak, utusan meloya, ya, berita hairan dan sebagainya, TV3 Suku. Ini gelaran kita berikan kepada media ketika Mahathir menjadi penting. Sebab kerana Mahathir menggunakan media ini ya untuk menjadi lidah bagi dia menyalurkan perkara fitnah dan sebagainya. Jadi nak bandingkan dengan di bawah kepimpinan Datuk Anwar Ibrahim itu, ya, ibarat bumi dan langit jauh bezanya. Tetapi dah tak ada modal. Maka Mahathir hari ini buat fitnah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata, dia mengulas, ada wartawan tanya, apa pandangan Tun tentang pemilihan Parti UMNO yang telah di hari ini rasanya telah disahkan, ya. Di mana semalam dia ada pemilihan UMNO dan saya dimaklumkan, saya tidak mengikuti dengan rapat. Ya, saya dimaklumkan bahawa jawatan naib Presiden UMNO itu boleh dikatakan dimenangi keseluruhannya oleh mereka yang pro kepada kerajaan perpaduan. Ya, walaupun dikatakan Datuk Johari itu, Johari Ghani itu dikatakan bukan orang Zahid, tetapi walaupun dia bukan orang Zahid, tetapi saya percaya Johari Ghani adalah orang yang menyokong kerajaan perpaduan. Cuma mungkin dia ada sedikit perbezaan sokongan ni kepada Zaid Hamidi, wallahu a'lam. Tetapi yang pentingnya, ya, di dalam jawatan naib Presiden dan 3 di pertandingan itu adalah pimpin-pimpin yang menyokong kerajaan perpaduan. Dan majoriti hampir 100%, yang menang jawatan Majlis Kerja Tertinggi adalah mereka-mereka menyokong kerajaan perpaduan ini. Jadi usaha pihak luar sana, ya, daripada pemanggang, termasuk lebay-lebay yang cuba menjadi batu api di dalam UMNO, yang cuba nak cuba memporak-porandakan UMNO, meletakkan proksi-proksi mereka supaya mereka boleh menang besar dalam Majlis Kerja Tinggi agar menarik sokongan UMNO Barisan Nasional terhadap kerajaan perpaduan ini. Sebab itu mereka letak awal-awal dia bertanding dalam pemilihan UMNO supaya mereka boleh bawa UMNO tarik sokongan, ya, keseluruhan parti kepada kerajaan perpaduan. Tetapi alhamdulillah Allah gagalkan usaha mereka dan orang yang pro kepada kerajaan perpaduan menang dalam pemilihan UMNO. Dan Mahathir bagi ulasan yang melihat dengan kebodohan, ya, dan memperlihatkan lagi, ya, fakta bahawa kenyanyukannya bertambah teruk sekarang ini apabila dia mengatakan, lihatlah, ya, Zaid Hamidi ini penakut, tidak melaksanakan amalan demokrasi, takut kerana tidak mengadakan pertandingan di dalam jawatan Presiden dan Timbalan Presiden. Ini parti UMNO, parti tidak demokrasi, kerana tidak mengamalkan pertandingan dalam jawatan Presiden dan Timbalan Presiden. Sekali lagi, saya nak bagi tahu dengan Mamak Bendahara ini, yang mungkin telah lupa oleh kerana nyanyuknya pada tahun 2001. Sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri, ya, diputuskan Majlis Kerja Tertinggi UMNO membuat keputusan bahawa jawatan Presiden, iaitu Mahathir Mohamad, dan Timbalan Presiden waktu itu paklah tidak dipertandingkan. Ada Mahathir lupa. Di zaman dia berlaku, jawatan Presiden dan Timbalan itu tidak dipertandingkan. Kenapa hari ini dia mengatakan UMNO tidak demokrasi? Kenapa hari ini dia kata Zaid penakut menghadapi pertandingan? Ya? Sedangkan zaman dia lagi dahsyat, saudara. Lagi memperlihatkan tidak demokrasi. Apa sebabnya? Sebab, ya, pada tahun 2001, apabila UMNO membuat keputusan, yang buat keputusan siapa? Majlis Kerja Tertinggi. Majlis Kerja Tertinggi mesyuarat memutuskan bahawa jawatan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Bermakna Mahathir selamat, ya, sebagai pemegang jawatan Presiden waktu itu. Dan Pak Lah juga selamat sebagai Timbalan Presiden waktu itu. Atas kehendak siapa? Atas kehendak Majlis Kerja Tertinggi, bukan perwakilan UMNO. Ya, berbeza dengan keputusan yang ada pada hari ini dalam UMNO. Ya, saya bukan orang belakang UMNO, saya lawan UMNO habisan dulu. Ya, saya melawan UMNO habisan. Tetapi kebenaran kena dinyatakan kebenaran. Dalam Perhimpunan Agung UMNO baru ini, Majlis Kerja Tertinggi UMNO tidak membuat keputusan bahawa Zaid tidak boleh dipertandingkan. Mat Hassan, Timbalan Presiden, tidak boleh dipertandingkan. Itu Majlis Kerja Tertinggi tidak pernah bincang dan tidak pernah putuskan dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi yang mahu kepada keputusan agar
Presiden dan timbalan itu tidak ditandingkan datangnya daripada akar umbi UMNO sendiri. Daripada wakil daripada Remau, tak salah saya, di 9. Yang bawa usul, kemudian dibenarkan oleh speaker, dibahaskan. Diberikan peluang untuk berbahas. Selepas berbahas, dia lakukan undian dan hampir 90% lebih mewakili akar umbi menyokong usul bahawa jawatan presiden dan tim di mana tidak dipertandingkan. Bermakna UMNO hari ini yang Mahathir kata UMNO yang takut menghadapi demokrasi, yang sebenarnya UMNO hari ini lebih demokrasi berbanding daripada UMNO zaman Mahathir. Zaman Mahathir yang menentukan jawatan presiden dan timbalan itu tidak dipertandingkan datangnya daripada Majlis Kerja Tertinggi yang Mahathir pengurusinya. Dia pengurusi Majlis Kerja Tertinggi. Dia mencadangkan dalam mesyuarat tersebut jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Berbanding dengan Zahid Hamidi. Dia mengerusikan Majlis Kerja Tertinggi tidak pernah dibincangkan tentang pertandingan jawatan presiden timbalan presiden. Serahkan kepada akar umbi, serahkan kepada perwakilan dalam Parlimen Agama UMNO. Dan perwakilanlah yang menentukan dan bersetuju bahawa jawatan presiden dan timbalan itu tidak dipertandingkan. Ini jauh berbeza dari zaman Mahathir. Kita jangan lupa, di zaman Mahathir juga berlaku. Nak bertanding presiden kena ada kauta dahulu. Dia kena dapatkan berapa kauta. Bahagian-bahagian menyokong bahawa layak kamu nak bertanding presiden. Nak tanding timbalan presiden pun ada kauta. Bermakna sesiapa yang nak tanding presiden kena dapat berapa belah bahagian dulu untuk sokong baru boleh lawan presiden. Ini menyekat ruang demokrasi yang dilakukan di era Mahathir Mohamad di dalam UMNO. Ini tidak berlaku pada UMNO sekarang. Walaupun kita dalam Pakatan Harapan menjadikan UMNO sebagai musuh kita, tetapi kita nak bagi tahu kepada orang di luar sana bahawa UMNO sekarang ini adalah UMNO yang sedia melakukan perubahan seperti mana kita juga ingin lakukan perubahan. UMNO hari ini bersetuju bahawa Malaysia Madani adalah Malaysia yang akan menentang amalan rasuah, tidak kira siapa, tidak kira kaum dan tidak kira agama. Ini UMNO hari ini. Bukan UMNO zaman Mahathir, bukan UMNO zaman Maha Firaun. Ini kita nak beritahu. Jadi cukup sampai di sini untuk saya mengulas 7 perkara yang disebut oleh Mahathir di dalam PC dia hari ini. Ada orang kata jangan layan Mahathir, dia bukan ada kuasa lagi. Dia bukan ada kuasa. Tetapi saya nak beritahu saudara, walaupun dia tidak ada kuasa, kita masih kena ingat bahawa kadang-kadang orang yang tidak ada kuasa ini, dia kalau dibiarkan sewenang-wenangnya melakukan fitnah, melakukan tuduhan dan sebagainya, dia boleh menimbulkan prasangka kepada orang-orang yang percaya kepada diri dia dan percaya kepada kelemahan dia. Bahkan ucapan Mahathir hari ini, walaupun Mahathir hari ini ditolak oleh orang Melayu, ditolak oleh orang Islam, ditolak oleh orang negeri Kedah sendiri, ditolak oleh orang Langkawi sendiri, tapi kata-kata Mahathir ini masih dijadikan dalil dan nas yang sahih oleh lebay-lebay. Lebay-lebay akan kutip lah saudara. Lebay akan petik kata-kata Mahathir ini sebagai sahih Bukhari dia. Jadi saya rasa cukup sampai sini. InsyaAllah kalau ada lagi, jadi cowboy lah pula. Terima kasih banyak. Terima kasih yang ada beri topi tadi. Mungkin silau kepada saya. Dan sekali lagi saya minta maaf kerana suara dah jadi macam suara itu Bruce Gang pula. Suara Ramli Sarip lah pula. Sebab semalam banyak menjerit dalam Kongres Nasional. Kita yang tidak ada apa-apa ni, yang tidak ada apa ni, kita berperanan memberikan sokongan moral lah kepada pimpinan-pimpinan kita dan parti kita. Dan kita bersedia untuk menjadi askar-askar yang akan berada di hadapan, berdepan dengan tak kira siapalah, sama ada kamu pembangkang, kamu pemimpin bangkang ataupun orang yang bangsat seperti Mahathir Mohamad ini, kita akan bersedia untuk depan dengan mereka pada bila-bila masa sahaja. InsyaAllah kalau ada isu-isu yang lain, kita akan memberikan pencerahan dari masa ke semasa. Dan saya mengucapkan terima kasih hadirakan tadi nak masuk, saya dah invite dia dan naik ke atas, saya minta dia bercakap, tiba-tiba dia buka radio pula. Jadi saya turunkanlah sebab dia mahu mengganggu. Saya ingatkan dia ada nak masuk untuk berikan pandangan ataupun kritikan ataupun dia nak bagi hujah yang mungkin boleh bercanggah dengan saya. Mungkin kita boleh berhujah dan juga berbahasa dengan baik, tetapi malangnya dia tidak menyahut, mungkin dia tertekan kot request. Okey, syukur sampai sini. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang berada di YouTube. Jangan lupa bagi mereka yang belum subscribe channel YouTube saya, Fazlin Channel, saya lalukan untuk anda subscribe dan boleh komen dan juga share dan perluaskan kepada rakan-rakan kita di luar sana.
Dan bagi mereka yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan mereka yang telah pun follow TikTok saya kurang aktif sangat di TikTok ni ya. Bagi ruang anak muda supaya mereka lebih banyak menggunakan TikTok. Mungkin saya boleh fokus kepada Facebook dan juga YouTube. Ya, anak muda mungkin lebih arif dalam penggunaan TikTok. Namun sekali saya live lah di TikTok ya, untuk kita raikan rakan-rakan kita yang lain. Jadi cukup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.